للكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan juga peluang oleh Allah Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan seluruh daripada amalan kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dan mudah-mudahan malam ni kita boleh habiskan fasal yang ni dan kita akan masuk pula kepada fasal yang baru, insya-Allah. Kerana benda yang kita nak sebutkan malam ni adalah benda-benda yang ringan tetapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata bismillahirrahmanirrahim. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dia kata وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها. Dan dia kata dan hendaklah engkau jaga على الرواتب,
pada sembahyang-sembahyang yang rawatib. Tuan-tuan, yakni sembahyang-sembahyang sunat. Kata Imamul Haddad, maka hendaklah dia dijaga al-masyru'ati, yang mana ianya disuruh qabla salat wa ba'daha, dan juga selepas daripada salat. Tuan-tuan, yang tu kita jangan tinggal. Disebut dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, orang yang melakukan perkara yang nawafil, dan yakni orang-orang yang melakukan perkara sunat. Dan walaupun dia sunat ni, bila kita tengok benda sunat, apa dia sunat? Tuan-tuan, benda sunat apabila dia buat, dia akan mendapatkan pahala. Kemudian bila dia tinggalkan perkara sunat itu, maka dia tak berdosa. Tuan-tuan, maka itulah yang dimaksudkan sebagai benda sunat. Tapi walaupun kedudukan dia macam tu, walaupun dia disunatkan sahaja, tetapi Allah Subhanahu wa taala, dia menyebut di dalam hadis qudsi, Allah Taala kata, orang yang buat benda-benda nawafil, benda-benda sunat ni, orang tersebut dia akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maknanya orang yang banyak melakukan benda sunat ni, dia akan diberikan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, benda sunat ni bila mana seseorang buat, maka dia menjadi penyempurna, dia pelengkap. Dia pelengkap kepada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebut, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara itu adalah modal yang diberikan oleh Allah. Dan tuan, ikut manapun perkara yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah, yang tu lebih besar lagi dia punya nilaian dia, kok mana pun. Sebab itu kata Imam Ghazali, benda yang diwajibkan pada syarak, yang diwajibkan oleh Allah, yang tu adalah ra'sul mal. Dia adalah modal kepada seseorang. Kemudian benda yang sunat, kata Imam Ghazali, ianya adalah keuntungan daripada modal yang diberikan oleh Allah. Tuan-tuan, maknanya benda-benda sunat yang kita buat ni, dia ibarat keuntungan daripada modal yang kita kembangkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu-satu orang. Sebab itu benda sunat dia jadi pelengkap, dan tuan, dia penyempurna kepada benda yang diwajibkan oleh Allah. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, awwalun ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah, kata Nabi. Benda pertama-tama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirat, sembahyang dia. Dan tuan, kita jaga elok-elok sembahyang kita ni. Kerana dia benda yang pertama sekali yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Dan jangan sampai kita tinggalkan sembahyang tersebut. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, tuan-tuan, selain orang yang tinggalkan sembahyang ni tempatnya adalah di dalam neraka Saqar. Tuan-tuan, iaitu satu neraka yang paling bawah, dan ni adalah azab bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan, dalam hadis lain lagi teruk lagi, kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan sembahyang nanti dia akan bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf, dia akan bersama-sama dengan Fir'aun, dia bersama-sama dengan Qarun, dia bersama-sama dengan Namruz.
Tuan, Masya Allah. Nah, ni bagi orang yang meninggalkan sembahyang, dia bukan setakat masuk neraka sakar, tetapi dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ubay bin Khalaf, kemudian dia bersama dengan Firaun, dia bersama-sama dengan Qarun, dia bersama-sama dengan Namrus. Dan tuan, pasal apa dia sama dengan orang-orang ni? Pasal apa dia akan duduk dalam neraka sekali dengan orang-orang ni? Dan syurahul hadis, yang mensyarahkan hadis ni, dia kata orang ni dia tinggalkan sembahyang adalah kerana beberapa faktor. Dan tuan, orang kalau dia tinggal sembahyang mesti ada sebab dia. Dan tuan, sebab dia apa? Sebab dia kerana dunia, sebab dia adalah kerana pangkat, sebab dia kerana dia sombong. Tuan-tuan, perangai-perangai ini semua persis sebagaimana orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Ubay bin Khalaf adalah orang yang sibuk dengan perniagaan dia. Ni Ubay bin Khalaf. Tuan-tuan, Qarun adalah orang yang sibuk dengan harta dia. Kemudian Firaun, satu orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong dia. Sombong ni kerana dia ada kerajaan, kemudian dia ada pengikut yang ramai. Dan tuan, Namrus pun sama, dia sombong dan juga dia berlawan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kerana tu Nabi SAW kata, orang yang meninggalkan sembahyang ni tanpa ada apa-apa keuzuran, nanti dia akan bersama-sama dengan orang-orang ni. Ubay bin Khalaf, Qarun, Fir'aun dan juga Namrus wal'iyazubillah. Mangkit-mangkit tengok-tengok ada Qarun, mangkit-mangkit tengok-tengok ada Ubay bin Khalaf. Wal'iyazubillah, kita dibangkitkan dengan orang-orang yang macam ni. Jadi kata Nabi SAW, benda yang pertama-tama sekali yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala adalah sembahyang satu-satu orang. Dan tuan, dirikan sembahyang dengan elok. Sebab tu kita baca sebelum ni, seseorang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, sembahyang kena sempurna. Dan tuan, baik berdiri dia, baik rokok dia, i'tidal dia, sujud dia, sampailah kepada salam dia. Dan tuan, dia lakukan dengan penuh sempurna. Dan tuan, sembahyang ni mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu kata Nabi SAW, idza qama al-'abdu lis-salah, bila mana satu orang dia berdiri kerana dia nak sembahyang, fa aqbalallahu biwajhihi, Allah akan menghadapkan seluruh daripada rahmat dia kepada orang yang mendirikan sembahyang tersebut. Tuan-tuan, sembahyang bagi elok. Jangan sembahyang kalut-kalut. Tuan-tuan, ada orang sembahyang kalut, yang mana sembahyang tu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kata Nabi SAW, ada orang yang sembahyang ibarat burung yang sedang memakan makanan dia. Macam mana burung kalau dia makan dia punya makanan dia, waktu dia makan, patut angkat sekali, patut angkat sekali. Dan tak ketahuan dia punya sembahyang dia, laju sembahyang dia, bacaan pun tak tahu ke mana. Dan walaupun sunnah baginda Nabi SAW dalam sembahyang ni, Nabi sembahyang makin nak habis, Nabi sembahyang makin cepat. Ni di antara sunnah baginda Nabi SAW. Rakaat pertama Nabi sembahyang macam biasa. Rakaat yang kedua, kalau 4 rakaat, dan yang kedua Nabi laju sikit, yang ketiga Nabi laju sikit, dan bila sampai rakaat yang terakhir Nabi laju sikit. Tuan-tuan, laju ni jangan kita duk bayang laju kita. Kita laju kalut. Dan tuan, Nabi SAW
sembahyang laju tetapi sempurna pelaksanaan dia. Kerana tu sahabat menyatakan Nabi SAW bila dia mengimamkan sembahyang, Nabi akan meringkahkan sembahyang dia, tetapi pelaksanaan yang sangat sempurna. Tuan-tuan, ni sembahyang baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tuan, buat dengan sempurna. Kerana sembahyang esok-esok ditanya oleh Allah Ta'ala benda yang pertama dan menjadi keutamaan di dalam penghisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW kata, dan kalaulah sembahyang itu diterima oleh Allah Ta'ala, dan sembahyang itu Tuhan terima, maka Nabi kata amalan-amalan lain turut diterima oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hadis ni juga Nabi sebut, tapi terkilat kata, ada orang yang sembahyang bila Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab kepada dia, dia tengok, Allah Ta'ala tengok sembahyang dia banyak kecacatan pada sembahyang dia. Sembahyang fardu dia banyak kecacatan. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Amalan sembahyang dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya dia melihat kepada apa? Melihat kepada sembahyang sunat dia. Tuan-tuan, masya-Allah, nah, sembahyang fardu dia tak berapa nak elok dan tak diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah supaya tengok kepada sembahyang sunat dia. Tengok, tuan-tuan, sembahyang sunat dia. Akhirnya bila ditengok sembahyang sunat dia ada, tuan-tuan, sembahyang sunat dia ada, dia banyak melakukan benda hak yang sunat. Akhirnya benda sunat itu diambil lalu disempurnakan kepada amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyebabkan apa? Sembahyang dia tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana tu jangan kita pandang rendah, jangan kita pandang ringan perkara-perkara yang hanya disunatkan pada syarak. Nabi SAW menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau memandang rendah kepada mana-mana kebaikan, kata Nabi SAW. Dan walaupun kebaikan tu kecil, walaupun kebaikan tu tak berapa sangat dia punya pahala dia. Tuan-tuan, tadi kita sebut dah hadis qudsi kata apa? Kalau dia banyak buat benda-benda nawafil, dia banyak buat benda-benda yang disunatkan pada syarak, maka Allah akan mencintai dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan suka kepada dia. Dan tengok tadi bila sembahyang dia tak diterima oleh Allah, menjadikan Allah Ta'ala terima. Pasal apa? Kerana dengan benda sunat yang dilakukan oleh dia. Dan maka jaga sembahyang rawatib sebelum sembahyang dan juga selepas daripada sembahyang. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, wa wadhib ala salatil watri wadduha, dia kata, dan hendaklah engkau senantiasa ala salatil watri, hendaklah engkau senantiasa dengan salat sunat witir. Tuan-tuan, Allahu Akbar, salat sunat witir ni yang paling ringan kita boleh buat serakaat saja. Tuan-tuan, satu rakaat boleh. Kerana pernah disebutkan di dalam riwayat bahawa Nabi SAW pernah melaksanakan solat sunat witir itu dengan satu rakaat. Tuan-tuan, walaupun dia dimakruhkan oleh ulama, dan ulama memakruhkan dia tiap-tiap hari buat satu. Tuan-tuan, pasal apa dia dimakruhkan? Kerana solat sunat witir dia adalah solat sunat yang sangat-sangat dituntut.
Dan kemudian kelebihannya pula besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan solat sunat witir ni Nabi SAW sangat menitik beratkan dia. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad, kata Nabi SAW, siapa-siapa yang meninggalkan solat sunat witir, kata Nabi, falaisa minna, maka dia bukan daripada kalangan kami, kata Nabi SAW. Dan siapa yang tinggalkan solat sunat witir, falaisa minna, maka dia bukan daripada kalangan kami, kata Nabi. Tuan-tuan, sebelum saya nak terang hadis ni, pasal apa banyak berlaku di negara Arab. Tuan-tuan, kat negara Arab, pasal apa banyaknya berlaku, kita kata perang saudara misalnya. Contoh macam pernah berlaku di Syria. Tuan-tuan, contoh macam pernah berlaku di Yaman. Contoh Yaman sampai lah ni. Masya Allah. Kalau kita pergi kat Yaman tu, apa ni, yang jaga dekat jalan, yang jaga dekat apa ni, dekat pos sempadan apa semua sekali tu, kadang-kadang dia bukannya tentera pun, iaitu orang-orang kabilah. Di sana banyak kabail, kabilah-kabilah. Tuan-tuan, jadi pasal apa banyak berlaku peperangan apa ni di antara mereka ni? Kerana mereka tidak merujuk kepada penghuraian ayat Quran dan juga penghuraian kepada hadis Nabi SAW. Mereka semata-mata bila baca Quran, mereka tak tengok huraian dia apa, lalu terus beramal dengan ayat itu. Tuan-tuan, kemudian apa ni, mereka tengok hadis, baca hadis. Mereka tak tengok apa dihuraikan daripada hadis tersebut, mereka terus amal. Tuan-tuan, menyebabkan mereka salah di dalam beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, antaranya macam hadis ni yang kita baca ni tentang solat sunat witir. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang meninggalkan solat sunat witir, falaisa minna, maka dia bukan daripada kalangan kami, kata Nabi. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya solat sunat witir bukan lagi sunat, dia wajib. Siapa yang tak buat solat sunat witir, maka dia bukan daripada kalangan umat Nabi SAW. Tuan-tuan, apakah begitu? Sehingga kan kita pun, kita cakap dekat keluarga kita, kita cakap kat isteri kita, malah kita cakap pula kepada masyarakat yang ni lebih teruk lagi. Dan tuan, kita cerita kepada masyarakat ni, tengok ni Nabi kata, siapa yang tak solat sunat witir, dia bukan daripada kalangan kami, wajib kena buat. Dan dianggap orang yang tak solat sunat witir berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qudamah Al-Maqdisi di dalam Matan Al-Mughni. Tuan-tuan, katanya Al-Imam Ibnul Qudamah Al-Maqdisi, hadis ni bukan nak mewajibkan solat sunat witir. Tuan-tuan, kalau dia wajib, maka sudah tentu pada hari ini kita tak akan tinggalkan solat sunat witir ini. Cuma tuan-tuan, Nabi SAW dia nak habaq betapa solat sunat witir ini dititik beratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, samalah dengan hadis yang kita baca sebelum ni tentang solat berjemaah. Kata Nabi SAW, bila mana azan telah pun berkumandang, kalau boleh aku nak berjalan pada setiap rumah-rumah orang Islam, dan kalaulah mereka tak pergi ke masjid, aku akan bakar rumah mereka. Masya Allah, dia ni tak tahu ujung pangkai, kawan tu demam.
Ataupun kawan tu entah ada apa dia punya keuzuran dia tak pergi masjid. Tuan-tuan, dia bubuh petrol bakar tu. Nampak tak? Tuan-tuan, yang ni bukan beramal. Tuan-tuan, yang ni dia semakin menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu agama kita adalah agama ilmu. Sebab itu wahyu pertama. Tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, tengok dalam Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Al-Azdi. Tuan-tuan, hadis yang pertama berkenaan dengan badi'il wahyi, berkenaan dengan permulaan turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wahyu pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau, kata Allah. Tuan-tuan, ulama hadis dia beritahu, pasal apa Iqra ni? Kerana asas kepada agama ni, bila mana seseorang dia nak beramal kepada Allah, tuan-tuan, wajib bagi dia ada ilmu pengetahuan. Dan bila dia ada ilmu pengetahuan, dia kena beramal dengan ilmu pengetahuan tersebut. Tuan-tuan, maka jadilah amalan itu diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat sunat witir. Tuan-tuan, solat sunat witir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ni sah daripada riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil. Tuan-tuan, Allah Taala kan baik, tuan-tuan, kita sebut dalam angka lah. Walaupun tuan-tuan, Allah ni kita sebenarnya tak tepat kalau kita nak sebut Allah itu satu. Tuan-tuan, tak tepat. Sebab itu dalam kitab-kitab Nusantara kita, dalam kitab-kitab apa ni tauhid, daripada Bani Melayu ni, tuan-tuan, dia tak kata Allah Subhanahu wa taala itu satu. Dia kata Allah Taala itu esa. Tuan-tuan, pasal apa tak satu? Pasal apa esa? Kalau satu, tuan-tuan, satu sebelum satu kosong. Selepas kosong satu, lepas satu ada dua, lepas dua dia ada tiga, lepas tiga dia ada empat. Dan tuan, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada dia ni berbilang-bilang. Allah tidak berbilang-bilang, termasuklah dengan sifat dan juga zat dia. Tuan-tuan, jadi Allah Subhanahu wa taala ni kita sebut dia esa. Tuan-tuan, bila esa, sebelum esa tak ada kosong. Selepas esa pun dia tak ada satu. Dia tak ada dua. Dia tidak ada tiga. Esa tu tunggal. Tuan-tuan, maka demikian. Jadi dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, innallaha witrun. Allah Ta'ala itu dia ganjil. Dan tuan, pasal apa dia ganjil? Kerana dia pada bilangan angka satu. Dan tuan, dia asa. Jadi kata Nabi SAW, wa yuhibbul witr. Dan dia sangat kasih, dia sangat cinta kepada salat sunat witir. Kata Nabi SAW. Dan tuan, jadi salat sunat witir dia di antara sembahyang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana perkara ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu witir, Allah Taala itu witir, dan dia sangat cinta kepada orang yang mendirikan salat sunat witir tersebut. Dan tuan, buatlah, walaupun kita buat satu, buat tiga, buat lima, ataupun buat tujuh, ataupun buat 9. Tuan-tuan, ulama bersepakat tidak ada had maksimum untuk seseorang dia melaksanakan solat sunat witir itu. Tuan-tuan, kita buatlah. Tuan-tuan, kerana dia merupakan benda yang sangat dipesan oleh baginda Nabi SAW. Satu hari,
Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, dipesan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Abu Hurairah, kamu jangan tinggalkan beberapa perkara ni. Kata Nabi SAW, pertama adalah solat sunat witir. Yang keduanya adalah berpuasa setiap bulan 3 hari, iaitu hari-hari putih. Dan kemudian solat sunat duha, nanti yang kita akan cerita. Tuan-tuan jangan tinggal. Jadi disebut solat sunat witir, jangan ditinggalkan, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat witir. Kalau Nabi SAW tinggal pun, mungkin hanya dalam keadaan Nabi yang terlalu uzur. Tuan-tuan, sebab itu sahabat tak tinggalkan solat sunat witir ni. Antaranya Sayyiduna Umar dan juga Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, mereka dua orang ni, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar, dan tuan, mereka suka mendirikan solat sunat witir pada awal malam. Dan tuan, mereka buat pada awal malam. Dan tuan, timbul satu permasalahan fiqh dekat sini. Macam mana pula satu orang yang dia dah solat sunat witir, kemudian di hujung malam dia nak melaksanakan solat-solat sunat, adakah boleh ataupun tidak? Tuan-tuan, ulama kata ianya diperbolehkan, tak ada masalah. Cuma galakkan daripada Nabi SAW. Nabi kata, akhirkan solat malam kamu dengan solat sunat witir, kata Nabi SAW. Yang tu lebih bagus lagi, tuan-tuan. Tapi kita buat awal ni pasal apa? Kadang-kadang kita takut tak mangkit di akhir malam. Lah pula hujan, tuan-tuan. Bila hujan ni, dia sejuk, rasa macam sejuk. Tambahlah kalau tengah-tengah malam. Ni bukan satu benda yang mudah. Dan sebab itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, bila mana seseorang dia nak melakukan taat kepada Allah, maka hendaklah dia bersabar dengan ketaatan itu. Dan bila mana dia meninggalkan larangan Allah, hendak juga dia bersabar dengan meninggalkan larangan tersebut. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Berat. Kita nak buat benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apatah lagi benda itu melibatkan benda yang waktu malam, tuan-tuan. Tapi kalau dia boleh buat, maka dia adalah orang yang diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wadduha, dan janganlah kamu tinggalkan juga salat sunat duha, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Tuan-tuan, salat duha ni disebut di dalam hadis Nabi SAW, ianya adalah salat sunat awabin. Dia adalah salat sunat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu orang yang buat salat sunat duha ni besar dia punya pahala dia. Tuan-tuan, yang pertama dicukupkan segala keperluan dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala memuji bagi orang yang buat solat sunat duha ni. Pasal apa? Kata Nabi SAW, biasa pada waktu duha, orang berkejar-kejaran untuk mencari keduniaan mereka. Tuan-tuan, bilakah masuknya waktu duha ni? Tuan-tuan, masuknya waktu duha bila mana mula-mula sekali matahari dia dah nak naik dah. Tuan-tuan, itu adalah bermulanya waktu duha. Kalau lah ni isyraq, katalah pukul 7.30, tuan-tuan, kita tambah lagi lebih kurang setengah jam ataupun 45 minit, tuan-tuan, itulah dia waktu duha. Tuan-tuan, waktu tu adalah waktu orang mencari-cari dunia. Tuan-tuan, waktu tu adalah orang mencari keperluan kehidupan dunia dia. Tapi kata Nabi SAW,
Orang yang mendirikan solat sunat duha, dia boleh tinggalkan dunia dia kerana dia nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu orang yang buat solat sunat duha, dia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, antara dia punya keistimewaan dia dicukupkan daripada segala keperluan-keperluan dunia dia. Tuan-tuan, kalau nak cerita tentang kelebihan solat sunat duha banyak. Dia dikira sebagai orang yang telah bersedekah daripada setiap urat dan sendi dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Solat sunat duha adalah solat sunat. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Tuan-tuan, tapi syurga mereka bukan syurga biasa. Disebut dalam hadis Nabi SAW, di dalam syurga adanya satu pintu, yang mana pintu itu namanya adalah Babud Duha. Ianya adalah pintu untuk orang yang melaksanakan salat sunat duha. Tuan-tuan, dia akan masuk daripada pintu syurga yang ni. Tuan-tuan, nak tunjuk kata apa? Keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang melaksanakan salat sunat duha. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa ihya'i ma bainal isya'aini, dan hendaklah dia menghidupkan di antara dua isyak, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Dan dua isyak ni kat mana? Iaitulah di antara maghrib dan juga waktu isyak. Tuan-tuan, dia hidupkan dua waktu ni. Tuan-tuan, antara waktu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah di antara waktu maghrib dan juga waktu isyak. Disebutkan oleh Sidi Ahmad bin Idris rahimahullah ta'ala. Dan dia kata apa? Dia kata, di antara waktu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara maghrib dan juga isyak. Tuan-tuan, sebab itu Sidi Ahmad bin Idris, tuan-tuan, dia ni adalah pengasas kepada tariqah Ahmadiyah Muhammadiyah. Ini dia punya pengasas, dia punya pelopor dia. Tuan-tuan, kata Sidi Ahmad ibn Idris, dan dia ni pula, tuan-tuan, bila mai waktu maghrib isya memang dia tak buat apa lagi dah. Tuan-tuan, dia akan duduk berzikir, dia akan penuhkan masa dia dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu pasal apa? Kerana waktu antara maghrib dan juga isyak ni di antara waktu yang diberikan keberkatan oleh Allah taala. Dan tahu sebab itu di dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala kata, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka menjauhkan belakang badan mereka daripada tempat tidur mereka, kata Allah. Tuan-tuan, ni waktu bila ni yang Allah Ta'ala sebut ni? Kalau kita tengok di dalam tafsir, tuan-tuan, waktu yang disebut oleh Allah Ta'ala ni, iaitulah pada waktu malam. Tuan-tuan, rasa saya dah terang pada minggu yang sudah-sudah. Saya dah terang dah. Kita ada beberapa waktu. Kita ada waktu sebelum fajar. Kita ada waktu selepas fajar. Kita ada waktu asar. Kemudian kita ada waktu malam. Tuan-tuan, malam dalam Islam, malam tu mula bila? Ketika mana tenggelamnya matahari pada hari tersebut. Tuan-tuan, bila tenggelam sahaja matahari, bermulalah malam. Dan maka waktu itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka menjauhkan belakang mereka daripada tempat tidur mereka, kata Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk daripada golongan tu bila mana kita menghidupkan ma bainal isya'ain, iaitulah di antara dua isya'. Tuan-tuan, dekat mana dua isya' ni? Di antara waktu maghrib dan juga waktu isya'. Kita tinggalkan rumah kita, kita naik atas masjid ni, dengar kuliah sampailah pada waktu isya'. Ada setengah daripada masjid, lepas isya' tak balik lagi, baca pula suratul Mulk. Tuan-tuan, ini adalah orang-orang yang menjauhkan belakang badan dia daripada tempat tidur dia pada waktu malam. Maka dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kita baca laju sikit. Kalau boleh malam ni nak terhabis. Kemudian dia kata, wakun syadidal hirsi ala amarati ma ba'da salati subhi ila tulu'. Kemudian hendaklah dia benar-benar bersungguh-sungguh mengimarahkan waktu selepas subuh sampailah tulu', sehinggalah terbit matahari. Tuan-tuan, jaga waktu ni. Kalau kita baca laju, nanti kat belakang last sekali dia habaq pasal apa yang kita kena imarahkan waktu-waktu ni. Tapi sebelum tu, Allah disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, orang yang lepas daripada waktu subuh dan dia tak balik daripada masjid dan dia tunggu sehinggalah hattal isyraq, dia tunggu sampailah isyraq. Tuan-tuan, isyraq bermulanya naik matahari. Tuan-tuan, beza dengan duha tadi. Duha dia dah nak mula naik matahari rambang, baru nak mula. Sebab tu tadi kita sebut 7:30 isyraq, tambah lagi setengah jam atau 45 minit. Yang tu adalah waktu duha. Tuan-tuan, yang ni dia sebut imarahkan waktu selepas subuh sehinggalah terbit matahari, yakni sampai kepada waktu isyraq. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, siapa dia yang boleh buat macam tu, bagi dia pahala hajjan wa umratan. Bagi dia itu adalah pahala haji dan juga umrah. Dan Nabi sebut pada akhir daripada hadis ni, Nabi kata, taman, dia mendapatkan pahala sempurna, kata Nabi SAW. Bila waktu tu? Tuan-tuan, lepas subuh sampailah naiknya matahari. Kemudian dia kata lagi, wa ma ba'da salatil asri ilal ghurubi. Kemudian hendaklah dia mengimarahkan waktu selepas waktu asar sehinggalah ghurub, tenggelamnya matahari. Tuan-tuan, nanti kita baca akhir tajuk ni pasal apa? Fahadhani waqtani syarifani. Dua waktu ni adalah waktu yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Tafidu fihima minallahi ta'ala al-amdan. Dua waktu ni selepas subuh dan juga selepas daripada waktu asar, Allah mengurniakan segala kurniaan dia. Tuan-tuan ingat tak? Lepas subuh dan juga selepas asar. Alal mutawajjihina ilaihi minal ibad. Diberikan kepada mana-mana hamba yang mengadapkan hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada dua waktu ni. Kita baca lagi. Wa fi amarati ma ba'da salati subhi. Tengok. Tuan-tuan, dia kata, wa fi amarati ma ba'da salati subhi. Dan orang yang mengimarahkan waktu selepas subuh ni, apa yang dia akan dapat? Khasiyatan qawiyatan. Dia akan mendapatkan khasiat yang sangat-sangat kuat. Tentu kuat apa dia? Fi jalbil arzaqil jismaniyah. Dia akan mendapatkan seluruh daripada rezeki tubuh. Dan maknanya apa? Orang yang selepas subuh sehinggalah terbit matahari, dia imarahkan waktu tu
dengan perkara-perkara kebaikan kepada Allah. Dan dia menjadi asbab yang sangat kuat menarik rezeki daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi. Wa fi amarati ma ba'dal asri, dan orang yang mengimarahkan waktu selepas masa, khasiatan, dia akan dapat khasiat. Tanda khasiat apa dia? Qawiyatan li jalbil arzaqil qalbiyah. Dia kuat menarik rezeki, yang mana rezeki ini jenis rezeki qalbiyah secara batin. Dan tuan, maknanya apa? Selepas asar ni, kalaulah dia imarahkan waktu tu, maka dia akan diberikan kekuatan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, dia ambil benda ni daripada mana? Kata Imam Al-Haddad, kadzalika jarrabahu arbabul basair minal arifin al-akabir. Telah dicoba benda-benda ni oleh arbabul basair, orang-orang yang mempunyai basirah, yang dibukakan mata hati dia. Minal arifin al-akabir, terdiri daripada orang-orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu kita nak sebut, Allah Taala selalu dia sebut dalam Quran, Allah bersumpah atas nama masa, wal asri, demi masa, kata Allah. Allah sebut tentang masa ni. Dan tuan, bukalah dalam tafsir Qurtubi, bukalah dalam tafsir Jalalain, ataupun yang lebih contemporary, yang lebih terkini, tafsir Al-Munir misalnya. Dan pasal apa Allah Ta'ala sebut masa? Pasal apa Allah Ta'ala sumpah atas nama masa? Dan kerana ramainya manusia terlepas masa-masa yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan sebab itu kadang-kadang kita rezeki susah nak masuk. Dan kadang-kadang tak mai ketenangan kepada kita. Dan kadang-kadang tak banyak kebaikan yang kita perolehi. Dan pasal apa? Kerana dia melalaikan masa-masa yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyami dahrikum nafahatin, tidaklah hari-hari yang engkau lalui, kata Nabi, melainkan di dalamnya terdapat anugerah Allah, fata'arradu laha, tinggal lagi, kata Nabi, engkau kena mencarinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, orang-orang yang dibukakan basirah dia, orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah, mereka dapat waktu-waktu yang diberikan anugerah oleh Allah, lalu mereka share kat kita. Dan tuan, lalu mereka kongsi kat kita. Antara waktu tu bila? Ma bainal isya'ain ba'da subhi ba'dal asri. Maghrib isya, kemudian lepas subuh, dan juga lepas asar. Dan dia kata, akhir sekali daripada tajuk ni, wa fil hadis, dan dalam hadis menyebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yaq'udu fi musallahu, orang-orang yang duduk di tempat sembahyang dia, yazkurullah, dia berzikir pada Allah, ba'da salati subhi, selepas daripada waktu subuh, dia berzikir pada Allah. Dan maknanya dia buatlah apa-apa amalan sehingga terbit matahari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asra'u, dia paling cepat, fi tahsili rizqi, dia sangat cepat bagi mendapatkan rezeki, minal ladzi yadribu fil afaq, lebih cepat daripada orang yang keluar rumah kerana dia bermusafir jauh untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dia apa?
Kita kalau nak cari rezeki, tuan, kita akan keluar rumah. Kadang-kadang ada orang dia kerja jauh. Nak cari rezeki punya pasal. Ada orang duduk Kedah tetapi kerja di Penang. Dan ada orang duduk Lostak kerja tu di Kuala Ketir. Dekat Indonesia contoh. Ada orang duduk kat Seremban tetapi kerja dia di KL misalnya. Jauh. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang boleh duduk lepas daripada waktu subuh sehinggalah terbit matahari, dia boleh duduk dan perbuatan ini lebih cepat mendapatkan rezeki berbanding daripada orang yang keluar bermusafir jauh kerana mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat beramal dengan segala faedah-faedah yang disebutkan oleh pengarang pada kitab ni. Mudah-mudahan kita juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, nanti insya-Allah kita akan masuk pula pada minggu depan pada tajuk hak yang baru, insya-Allah, fasal yang baru. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.